Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Nadira binti Muhammad Arif dari kelas 5 Bijak. Dan nama saya Nur Darina Kistina daripada kelas 5 Bestari. Kami ingin membentangkan tajuk hiburan menurut Islam. So, hiburan dalam Islam merujuk kepada sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Konsep hiburan dalam Islam terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, bertujuan mengagungkan Allah dan mendidik jiwa. Yang kedua, berhibur selari dengan kehendak syariat. Yang ketiga, meliputi aspek iman dan akhlak. Yang keempat pula, hiburan sebagai memenuhi tuntutan fitrah manusia. Dan yang terakhir, membangunkan potensi umat Islam dalam seni hiburan. Garis pandu aktiviti hiburan yang pertama ialah memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Contohnya memakai pakaian yang longgar dan tidak menjolok pandangan mata lelaki. Yang kedua ialah program hendaklah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Contohnya mendapat kelulusan daripada pihak atasan. Yang ketiga ialah menghormati waktu solat. Contohnya apabila masa waktu solat, orang Islam wajib untuk mendahulukan solat. Dan yang terakhir ialah gaya persembahan yang tidak mengundang maksiat. Contohnya, tarian yang melebihi batas. Garis panduan tersebut antara lain menggariskan peraturan mengasingkan antara lelaki dan perempuan dalam kalangan penonton. Malah pengasingan tersebut turut melibatkan persembahan pentas. JAKIM turut menetapkan lawak jenaka yang disampaikan artis hendaklah tidak melampaui batas. Seperti yang diketahui daripada penyampaian garis panduan aktiviti hiburan, Malaysia juga mempunyai garis panduan yang perlu dipatuhi sama ada konsert, program dan sebagainya. Malaysia merupakan negara Islam walaupun mempunyai masyarakat majmuk. Demikianlah, JAKIM menyediakan garis panduan hiburan dalam Islam bagi setiap hiburan yang dijalankan di dalam negara. Seperti yang dipaparkan dalam video ini, permainan komputer game dan mobile game merupakan di antara hiburan yang boleh melalaikan seseorang. Tetapi, Islam membenarkan permainan komputer game dan mobile game dijadikan sebagai salah satu hiburan dalam kehidupan. Sebenarnya, setiap hiburan di dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi, bermain permainan komputer game dan mobile game bukan merupakan satu kesalahan untuk berhibur. Asalkan kita yang bermain tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan dalam Islam dan mendahulukan setiap kewajipan kepada Allah Subhanahu Taala terlebih dahulu. Terdapat banyak jenis hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Antaranya ialah bermain permainan komputer atau mobile game, mendengar muzik, menonton televisyen atau filem, mendengar radio, membaca novel, menari dan menyanyi. Tetapi, hiburan-hiburan ini hendaklah mengikut kehendak syarak dan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hiburan-hiburan ini juga tidak boleh mengandungi sebarang unsur yang boleh membawa kepada kemungkaran Allah Subhanahu Taala, seperti zina, maksiat dan sebagainya. Selain itu, hiburan yang dibenarkan dalam Islam ialah alunan zikir, nasyid, bersukan dan perkara lain yang boleh mendatangkan sebarang faedah yang bermanfaat pada diri. Baiklah, sekarang kita ramalkan jika pelaksanaan sesuatu hiburan tidak mengikut tuntutan syariat Islam. Apakah kesannya kepada seseorang individu yang menghadiri majlis hiburan tersebut? Jika pelaksanaan sesuatu hiburan tidak mengikut tuntutan syariat Islam, hal ini boleh menyebabkan berlakunya maksiat dan zina, sama ada zina mata atau zina hati. Kerana pelaksanaan majlis hiburan ini tidak mengikut kehendak syarak dan melanggar tuntutan syariat Islam serta boleh mencemarkan pemikiran dan pandangan seseorang. Hal ini kerana
Apabila berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita tanpa disedarinya, hal ini boleh menjerumus seseorang itu ke dalam zina disebabkan mereka tidak menjaga pandangan, mereka tidak menjaga hati mereka terhadap semua perkara. Oleh itu, kita hendaklah melaksanakan majlis hiburan yang berlandaskan syariat Islam agar kita terpelihara daripada sebarang kemungkaran seperti maksiat, zina dan sebagainya. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, Allah sentiasa memerhatikan makhluknya. Moga-moga kita diberikan keberkatan dan pengajaran melalui pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.